Assalamualaikum and hi kepada yang menonton. Sebelum saya membuat pembentangan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Rahim Ruslan. Saya merupakan pelajar BIT dan penyelia saya Puan Nolida binti Hassan. Saya telah membangunkan sistem yang dinamakan EJ Style Dropship. Okey, ini merupakan paparan hadapan untuk sistem saya. Okey. So ini dia punya sedikit lah pengenalan untuk syarikat EJ Style ni. Okay. So dekat depan ni kita boleh lihat dia ada pengenalan sikit berkenaan dropship. Dan dekat sini dia ada macam highlight lah untuk katalog untuk dropship. Okay, bila kita tekan sini dalam katalog ni dia ada tunjuk lah segala produk yang dijual berserta dengan harga yang special untuk agent price. So macam biasa dalam EJ Style ni dia jual RM45, tapi dalam sistem ni kita jual RM40. Okay. Sebelum menggunakan sistem ni, pengguna perlu untuk membuat pendaftaran dengan klik button sign up ni. So bila dia tekan, dia akan masukkan lah dia punya maklumat-maklumat ni. Okay, masukkan nama, username semua. Okay, so saya skip part ni. Saya masukkan yang username yang sedia ada. Contoh saya masukkan nama Heliza. So password dia saya masukkan dan saya tekan submit. Okay, so ini adalah paparan untuk pengguna Heliza. Kat sini dia ada ini adalah dashboard. Dia highlight lah total semua transaction, quantity, spend dengan last purchase. So, kat sini dia masih kosong sebab pengguna Heliza ni tak pernah buat lagi lah sebarang pembelian dalam sistem ni. So kat sini ada history payment dan highlight most of product. So kat sini dia ada beritahu lah produk ni yang paling banyak terjual dalam sistem ni sebanyak 4. Okay, Inertia Green ni dia terjual 4. Okay, so dekat atas ni ada beritahu ni adalah user punya. So bila kita tekan account, dia ada tunjuk alamat, nombor telefon dan tarikh pendaftaran. So bila dia tekan ni, dia boleh edit lah dia punya maklumat kecuali username. Okay, so kita tekan back. So kita tekan bila pengguna tekan help, kat sini akan keluar menu pengguna. So pengguna boleh lah buat boleh rujuk lah cara-cara penggunaan. Okay, so bila pengguna tekan contact us, ini adalah macam feedback. Pengguna boleh masukkan feedback lah untuk bagi tahu apa masalah dia terhadap sistem ni. So macam dia nak rate sistem ni ke, dia nak bagi beritahu ada masalah payment ke, so dia boleh masukkan dalam ni. Okay. Okay, di sini dia ada macam kategori produk lah untuk nak beli. Okay, so ada contoh instant, inner, shawl semua. So contoh saya tekan musul. Di sini adalah paparan untuk ni lah yang paling terbanyak terjual dalam sistem ni. So macam ni. So dia ada highlight lah. Okay, so kalau kita tekan all product, dia akan keluar produk. So sini masih macam kita tahulah dia masih ada masih dalam stok lagi. So kita boleh tengok detail dia. Okay, so ada nampak. So harga biasa RM45, tapi dalam sistem ni dia jual RM40. Okay, so tekan back. Okay, so kat sini dia boleh search lah untuk lagi mudah. Contoh dia nak search Salma punya produk, so dia boleh search Salma. Okay, so ini pula cara nak beli produk ni. Okay, kita tekan buy product. So kat sini ada produk-produk lah yang kita boleh pilih. So misal kata saya nak beli yang ni, produk ni, dan juga produk sebelah dia ni. Okay, so ada 2 produk lah saya nak beli. So saya scroll atas. So kat sini dia boleh update
kuantiti kita nak. Contoh saya nak beli 3 ni, lepas tu nanti mesej keluar, so yang ni saya nak beli 2. Okay, so yang ni ada ni. So dia punya harga pun akan berubah mengikut kuantiti yang kita minta lah. Okay, so total sekarang ni 175. Okay, untuk payment dia pengguna perlu bank in sekarang. Macam contoh sekarang 175. So pengguna akan masukkanlah nilai bank in lah, jumlah amount 175 ni ke dalam account bank ni. Okay, so misal kata saya teruskan okay, so dia dah masuk lah, dia punya order tu dah sampai kat sistem. So bila tekan view, so yang ni contoh yang ni adalah untuk macam kita dropship. So ini adalah macam kita nak hantar kepada customer kita. So kita masukkanlah alamat apa-apa, contoh nama full dia, nama dia punya customer dia, saya letak nama Muhammad Zakaria. Okay, alamat rumah dia saya letaklah apa-apa, Jalan Raja Culan 12/13, Siti serta Shah Alam Selangor, dan postcode dia 4020 telefon. Okey, lepas tu pengguna perlu masukkan receipt tadi yang telah dia bank in. Contohnya saya masukkanlah receipt contoh, letakkan receipt ni. So saya submit. Okey, so dekat sini dia ada muncul lah payment kita yang kita dah buat yang tadi tu. Okey, so ini kat payment ni. Okey, yang tadi. Okey, so kat sini dia masih pending, dia kena tunggulah pentadbir atau petugas untuk sahkan payment ni. Sambil-sambil tu pengguna juga boleh print invoice, dia boleh tengok invoice dia, boleh print. Okay, dia save PDF. Okay, so ni lepas tu ni history payment dia masih kosong sebab tak ada lagi, tak disahkan lagi. So dia masih kosong lagi lah. So my order ni pun ada. Okay, ni macam order ni pending. Kalau dah accept, petugas dah accept, dia akan masuk kat ship ni, to ship. So lepas tu bila tu nanti dia akan ikutlah step dia, dah ship, dia akan to receive atau akan complete, ataupun dia akan cancel. Sebab cancel ni mungkin petugas tengok payment dia ni tak dapat, masih receipt dia ni tak merge lah dengan apa yang dia bank in tu. So mungkin tak dapat, so dia akan status dia cancel. Okay, selain daripada pembelian atau nak tengok order ke, purchase ke, dia punya payment ke kan, kita juga menyediakan satu paparan untuk my download, untuk special untuk pengguna agent kita. So kat sini macam contoh kat sini dia ada macam gambar yang original size, so customer boleh download gambar ni. Okay, dia boleh save ataupun dia boleh tekan download ni, terus dia download. Okay, so ini dia memudahkan lah kerja-kerja untuk agent untuk publish dekat laman sosial ke, dia nak masuk dalam Shopee ke, Lazada ke, nak jual kan. So kat sini dia macam adalah gambar produk yang sebenar. So dia boleh edit atau dia nak buat apa pun dia terpulang lah pada agent tu sendiri. Selain daripada tu, dia juga boleh download dalam bundle. Macam contoh dia malas lah nak download satu-satu ni, dia boleh download sekali semua. So bila tekan download ni dah ada lah produk
berkenaan kategori instant ni, semua produk instant ni dia ada masuk dalam ni. Okey. Okey, kali ni saya akan menunjukkan paparan untuk petugas pula. Okey, so saya masukkan, saya kata staff. Okey, so ini adalah paparan untuk staff. Okey, macam tadi tu, kita boleh lihat lah, macam tadi yang kita buat pembelian. So kat sini macam ada pending payment yang Heliza tadi tu, dia boleh lihat lah dekat sini. Dan juga dekat dashboard ni dia boleh tahu berapa nilai, berapa payment yang dia perlu di accept, berapa yang dah delivery, dan berapa yang telah receive, dan order yang telah complete. So kat sini contoh kita nak macam nak tengok tadilah Heliza punya pembelian tadi. So kat pending payment ni, so kita boleh tengok macam contoh sekarang ni payment. Okay, kita tengok Heliza punya payment tadi. Okay tak, sama tak, masuk tak duit tu. So bila katakanlah duit tu masuk, so pentadbir akan tekan accept. Okay, so bila tekan accept, okay, so dekat tadi tu Heliza tadi tu masuk, dah accept. Okay, so dia dah boleh accept lah, macam produk dia punya pembelian tadi tu dah telah disahkan. Okay, so dalam kat order ni, macam tadi tu Heliza kan. Okay, so sekarang ni kita nak macam ni lah, macam kita tengok invoice ni, kita print, nak letak dekat kita nak mulakan lah kita punya shipping. So kita print benda ni, kita letak dekat kita punya bungkusan produk tu, kita print benda ni, kita lekatkan benda ni. Okay, so macam ni kita nak update, kita nak macam kita dah hantar, so kita ada tracking number, so kita masukkan tracking number. Misal kata kita masukkan tracking number apa je. Okay, MY. Okay, kita submit. Okay, successful update. So kat sini Heliza tadi tu adalah dia punya tracking number. So sekarang status produk Heliza tadi tu dalam delivery. Okay, so bila macam contoh bila order tadi tu macam kita check dekat contoh bila tekan ni, kita masukkan kita punya tracking number ni dalam pos lajunya. So bila kita tengok, kita check kat sini dah sampai, misal katalah dah sampai, so kita tekan complete. So complete ni nanti maknanya dah diterima lah dekat Heliza punya paparan tadi, dah complete dia punya tu. Okay, so kat payment ni, okay, dalam payment ni kita boleh tengok apa nilai untuk order yang lain, apa yang kita masih perlu di accept. Okay, so macam ni kita adalah contoh-contoh lah yang kita perlu accept. So ni yang kita telah accept, ni contoh yang telah di reject, mungkin tak sama dia punya nilai. Lepas tu yang ni all, so ni diberitahu lah, kita boleh tengok balik semua. Okay, dan juga untuk produk ni kita boleh tambah produk, kita boleh edit produk, kita boleh view produk, kita boleh delete produk. Okay, macam tadi kita boleh delete produk ni. So misal kata contoh saya nak masukkan produk baru, so kat sini saya fill lah maklumat-maklumat semua, semua yang berkaitan lah. So nanti akan keluar dekat paparan ni. Okay, selain itu juga petugas boleh tambah untuk download ni. Yang tadi tu dia boleh lah nak tambah apa-apa. Contoh ada kategori baru, dia boleh tambah, ataupun ada yang telah di-update dari semasa ke semasa, dia boleh edit balik. Okay, okay, kali ini saya akan menunjukkan paparan untuk pentadbir pula admin. Okay, so saya masukkan dia punya maklum ID pengguna dia. Sorry. Okay, saya tekan submit.
Okey, kat sini kita nampak dashboard ni lebih detail lah daripada petugas tadi. So kita nampak macam tadi, petugas tadi dia punya tu sampai sini je download ni, dan juga yang kat dashboard ni dia ada yang atas ni je sampai order complete ni. Tapi untuk pentadbir ni dia special, dia boleh nampak macam keseluruhan lah sistem ni. Dia boleh tahu berapa top spend, top purchase semua. So dia boleh tahu berapa nilai kuantiti, berapa spend yang Syahir telah laku. Contoh pengguna Syahir ni dah spend berapa dalam sistem ni. So ni macam ni. So bila tekan report ni, kita boleh tengok feedback daripada customer sebelum ni. So kita tahulah apa yang kekurangan dan kebaikan sistem ni. So bila tekan top spend kat sini macam ni, dia highlight yang nilai atas ni. Syahir punya total spend dia RM300 dalam sistem ni. So selain tu juga kita boleh tahu berapa nilai yang telah terjual dalam sistem ni. Contoh dalam sistem ni keseluruhan telah terjual sebanyak 1299. Okay. Dan number purchase Syahir ni tadi dia telah beli 12 produk dalam sistem ni, dan total keseluruhan pembelian daripada pengguna lain dan Syahir ni dia adalah 43. Selain itu juga pentadbir boleh lihat, ni special untuk pentadbir saja, dia boleh lihat yang telah pengguna lain yang telah daftar dalam sistem ni. Contoh macam ni, kita tengok boleh customer, staff semua. Okay. Dia boleh view, boleh edit, dan juga boleh delete. Okay. Dekat sini ada satu untuk add user. Add user ni khas lah untuk macam pentadbir. Bila misal kata dia ada staff lain, dia nak macam nak bagi ID barulah untuk staff tu, untuk login lah, untuk macam guna sistem ni. Okay, so admin akan masukkan lah detail ni. So dia pilih ID label staff. So nanti akan dapatlah untuk staff. Dan staff tadi dia tak boleh nak dia sendiri yang buat. Hanya pentadbir saja boleh buat menggunakan dia punya admin ni punya ni lah, dengan cara add user tadi. Okay. Okay, last sekali saya nak tunjuk lah yang macam tadi kan kita dah accept pengguna Heliza ni punya barang. Saya nak tunjuk sikit dia punya yang transaction macam tadi kan kosong kan yang atas ni. So kat sini dia dah update lah, sebab tadi kita dah accept kan dia punya payment. So kat sini dia boleh tengok dia punya nilai. Okay, kita tengok macam tadi dah complete kan. So kita boleh tengok kat sini dah delete, dah delivered. So bila dia tengok kat all history dia, kat sini ada lah, dah update lah. So kat sini dia dah macam dia boleh tahulah berapa nilai dia telah spend dalam sistem ni. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.